Siapa-siapa yang buat khianat pada wali-wali aku, man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa-siapa yang dianya dalam keadaan yang dia berani untuk menyakiti wali-wali aku isytihar perang dengan orang demikian. Bila Nabi Isa turun, kemudian di waktu ini jumpa dengan Imam Mahdi akan suruh dia menjadi imam. Tapi dia menolak untuk menjadi imam. Kemuncaknya lepas pada buka ambil daripada barang kemas, barang emas, barang emas ni yang dicuri oleh puak-puak Kristian di kalangan orang kafir ni, curi emas. Sekarang ni kuasa ekonomi ni dikuasai oleh orang bukan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita pada Allah. Kerana pada saat ini kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk kita berbicara tentang mengenai tanda-tanda besar apabila Allah nak tutup alam ini ataupun nak berlakunya hari kiamat. Bila Allah nak jadikan hari yang disebut dengan hari kiamat ini, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan beberapa tanda-tanda. Dan kita pun tahu bahawa lepas pada kita hidup di atas dunia ini, kita akan hidup di alam yang disebut dengan alam barzah. Kemudian alam barzah ini, waktu mana berlakunya kiamat, Allah akan jadikan habisnya masa barzah. Kemudian kita akan hidup di alam yang keempat, yang disebut alam mahsyar. Alam yang kita kena hidup lepas pada mana kita beradanya di atas dunia ini. Kalau ditanya kenapa Allah jadikan kiamat, jawabnya kerana Allah nak akhirkan suasana yang disebut dengan barzah dan nak hidupkan kembali manusia yang disebut dengan hidupnya di alam yang namakan dengan alam mahsyar, alam yang dikumpulkan. Lalu Allah jadikan hari kiamat. Hari kiamat ni tutuplah, habislah masa yang disebut dengan hidup di atas dunia. Dunia ini pun dah berakhir, tidak ada lagi perjalanan hidup di atas dunia. Tak ada lagi makhluk yang boleh hidup di atas dunia. Lalu Allah akan jadikan hidup kita ni, lepas pada ini kita hidup pula di alam mahsyar. Alam yang kalaulah manusia yang hidup di penghujung, dipanggil penghujung itu, Allah matikan dia. Kemudian dia sekejap saja dia di alam barzah. Kemudian dia terus hidup di alam mahsyar. Manakala orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan terus bangun di padang mahsyar Allah. Alam mahsyar ni panjang pula perbincangan. InsyaAllah kita akan cerita kalau Allah bagi peluang pada kita bagaimana nak hidup di alam mahsyar, di padang mahsyar Allah. Cuma sekarang kita nak bicarakan tentang mengenai sebelum daripada kita nak hidup di alam barzah ataupun hidup di alam mahsyar nanti, lalu kita kena faham ada satu peristiwa yang akan terjadi yang disebut dengan Yaumul Qiyamah. Hari yang disebut dengan Allah qiyamkan ataupun Allah tutup segala alam ini. Bila Allah nak tutup alam ini, Allah jadikan yang disebut dengan hari kiamat. Bila sebut hari kiamat ini, para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, Allah tak jadikan berlaku kiamat terus, tidak. Bila Allah jadi mengejut kiamat, Allah tak jadikan demikian. Untuk nak berlakunya hari kiamat, Allah jadikan yang disebut dengan tanda-tanda. Tanda-tanda inilah yang sedang kita pelajari. Berlaku tak berlaku tanda ini. Tanda ni kita belajar ni dengan tujuan untuk kita nak ingatkan, nak sentiasa peringatkan di kalangan kita. Sebab ramai di kalangan kita ni, bila kita tak cerita tentang tanda-tanda, dia hidup dalam keadaan hanyut je. Kita tak tahu apa benda yang berlaku. Misalnya contoh, sekarang ni berlakunya COVID. Misal contoh, COVID yang berlaku ni, apakah dia merupakan tanda-tanda nak berlakunya kiamat? Yang ni kita kena faham dan kita kena jelaskan pada keluarga kita. Tanda-tanda yang sedang berlaku ni apa dia? Tanda-tanda. Rasulullah sendiri pun bila ditanya pada Rasulullah, ada tanda tak nak berlakunya kiamat?
Ada, Rasulullah ajar, ada beberapa tanda-tanda, insya-Allah kita akan sebut sekejap lagi, tanda-tanda yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak berlakunya yang disebut dengan hari kiamat ini. Hari ini insya-Allah kita sebut tanda yang kedua. Tanda yang pertama, turunnya Imam Mahdi. Tanda yang pertama, di mana Imam Mahdi turun, kemudian di waktu itu Imam Mahdi akan merentah alam ini, dan kita cerita panjang tentang Imam Mahdi sebelum daripada ni. Dan hari ini kita akhirkan dengan cerita tentang Imam Mahdi ini sedikit saja. Yang kalau kita nak sebut sikit lagi tentang Imam Mahdi ini, keluarnya dia dan keadilan dan kematian Imam Mahdi ini. Bagaimana keadaannya? Kemunculan dan keluarnya Imam Mahdi daripada riwayat yang sahih dan dipercayai adalah daripada timur. Kita tahu Imam Mahdi ini keluar daripada mana? Keluar daripada timur, bukan daripada Sirdah, bahagian di bawah tanah, ataupun di Samra, Iraq, Andalusia, dan bukan pula daripada Morocco. Kebanyakan sebut demikian. Tidak ada dalil sahih yang menunjukkan pada satu tempat kecuali yang disebutnya ialah daripada timur. Maknanya datang daripada mana? Yang ada yang kata daripada Morocco, ada yang dikata daripada Andalusia, di Spain, ataupun ada yang datang daripada yang disebut daripada sebelah tanah di tanah yang disebut dengan Masjid Aqsa. Itu semua pandangan-pandangan yang kita tak boleh tolak. Semuanya kita kena terima dahulu. Kerana kita kena yakin bahawa Imam Mahdi ini datang daripada sebelah timur. Itu sahaja pandangan kebanyakan alim ulama. Dia ditolong oleh penduduk Khurasan. Dan Imam Mahdi ini dia ditolong oleh penduduk timur Khurasan. Maksudnya dekat dengan Syria dan sepadan dengan Iran, kawasan demikian. Bendera mereka hitam seperti bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dalam Al-Aqabah. Rasulullah Al-Aqab, kemudian ia mendatangi Baitullah Al-Haram dan dibai'ah di sana. Kita ingat begitulah. Imam Mahdi ini waktu mana dia keluar daripada Khurasan, kemudian dia keluar kawasan tersebut, dia akan bergerak ke Baitullah Al-Haram. Kemudian bila dia bergerak di Baitullah Al-Haram, dan dia dibai'ah di antara rukun Yamani kepada maqam Ibrahim. Para hadirin sekalian, ingat balik peristiwa yang akan terjadi ni, yang disebut dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thauban radhiyallahu anhu pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sebut, jika kalian telah melihat bendera hitam yang keluar daripada Khurasan. Rasulullah sebut demikian. Kalau kalian tengok dah keluar bendera warna hitam daripada sebelah Khurasan, datangilah ia walaupun harus dengan merangkak. Rasulullah kata, kamu dapatilah, kalau sekiranya kamu tengok bendera tu keluar daripada sebelah Khurasan, bendera hitam yang membawa bendera warna hitam, datang dengan dia. Ingat ya, kalau zaman kita ni boleh jadi tak ada lagi lah. Tapi zaman-zaman yang akan datang nanti, sebut pada anak-anak cucu kita lah. Kita bagi tahu pada anak cucu kita, suatu hari nanti akan keluar bendera daripada warna hitam, daripada Khurasan. Rasulullah sebut, kamu datang. Kamu mesti bersama dengan dia. Walaupun dengan merangkak di atas salju, kerana di sana ada Khalifah Allah Al-Mahdi akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Waktu tersebut akan datang Al-Mahdi. Rasulullah kata, dia merupakan Khalifah Allah yang kamu mesti bersama dengan dia. Di saat mana kamu sampai di kawasan yang demikian, kamu mesti ambil manfaat. Kamu mesti bersama dengan orang-orang yang demikian. Setelah ia dibai'ah menjadi khalifah, Imam Mahdi ini dia akan bergerak ke Masjidil Haram. Bila dia pergi Masjidil Haram, dia dibai'ah di antara rukun Yamani dan juga maqam Ibrahim. Dia akan duduk di situ dan menjadi khalifah. Dengan keadilan dan kebijakan, semua penduduk bumi dan langit reda kepada dia. Semua orang akan seronok dengan kehadiran dia. Pada saat itu manusia sangat merindukan kehadiran seorang khalifah yang adil dan bijaksana. Kerana banyaknya yang disebut dengan kesesatan dan yang dinamakan dengan kezaliman yang mencengkam dan menyeliputi mereka sebelum munculnya Al-Mahdi ini. Sebelum datang yang disebut dengan Imam Mahdi ini, suasana hidup ni memang kejam lah. Hidup dalam keadaan yang sukar. Suasana yang berlaku. Orang rasa sukar nak hidup. Sukar untuk dalam keadaan nak lalui suasana yang dilalui ini. Munculnya Imam Mahdi ini
menyebabkan dia akan menyebabkan dunia ini akan menjadi aman, tenang dan suasana akan berlaku demikian. Pada masa Al-Mahdi ini, kekayaan melimpah ruah. Bila berlaku zaman itu, zaman Al-Mahdi ini, yang akan datang ni, suasana akan jadi kaya raya. Orang Islam jadi kaya raya. Dengan izin Allah, bumi mengeluarkan seluruh kekayaan bumi ini sendiri. Dalam bumi ini keluar aja. Ini keadaan yang akan berlaku ni pada diri kita ni. Di mana bumi keluarkan seluruh kekayaan. Harta melimpah ruah dan juga dibahagikan pada manusia secara merata dan banyak. Tapi Imam Mahdi ini hidup selama di antara 7 hingga 8 tahun saja. Tuan-tuan ingat betul-betul ya. Di kalangan kita ni, ingat yang Imam Mahdi ni, dia hidup dia di antara 7 hingga 8 tahun je masa dia ni. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Mahdi akan keluar pada masa akhir umatku. Rasulullah sebut demikian. Imam Mahdi ni, Al-Mahdi ni akan keluar pada masa akhir umatku. Dia akan keluar. Allah akan menurunkan hujan untuknya. Dan bumi akan mengeluarkan tanaman-tanamannya. Hujan turun, kemudian hujan turun tu menjadikan bumi ni berkat. Menjadikan hidup ni jadi rasa tenteram dengan hujan yang turun. Dan bumi akan mengeluarkan tanaman-tanamannya. Buah-buah semua keluar. Buah-buah yang tak pernah kita berjumpa buah-buahan. Harta akan dibagi secara adil. Manakala harta ni semua orang dapat harta. Semua orang memiliki kemewahan. Orang Islam di waktu itu. Ternak berkembang biak. Manakala kambing-kambing, lembu-lembu, ayam, itik dan sebagainya akan membiak. Dan umat akan menjadi besar. Umat Islam ni akan menjadi besar. Ia akan hidup selama 7 ataupun 8 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita ni dalam hadis Sa'id Al-Khudri digambarkan demikian. Abu Sa'id, daripada berbagai hadis yang menceritakan tentang kehidupan setelah munculnya Al-Mahdi. Ni nak sebutnya pada kita ni, dalam hidup kita ni kita kena letak keyakinan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Bila lahirnya Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi ini, maka di waktu itu menunjukkan alam ini Allah nak tutup dah. Allah nak tutup dah. Allah nak jadikan dunia ni nak kiamat dah. Dapat disimpulkan bahawa ia masuk ke Baitullah mencari perlindungan. Daripada hadis ni, Imam Al-Mahdi ni dia akan bergerak daripada Khurasan tu, dia terus pergi ke Baitullah. Dan dia duduk, dia akan cari perlindungan di Baitullah Al-Haram. Sehingga pasukan daripada Syam sengaja mengikutinya untuk memeranginya. Ada satu puak yang akan mengejar Al-Mahdi ini. Kejar untuk nak membunuh Al-Mahdi. Sudah pasti pasukan itu dipimpin oleh penguasa negeri Syam. Pemimpin ataupun pasukan ini akan lahir daripada siapa yang memimpin negara Syria saat ini. Itu cara demikian. Ini boleh jadi yang berlaku di Syria sekarang ni pun, Allah nak keluarkan Imam Mahdi dah tu. Imam Mahdi nak keluar bila berlaku perang berkecamuk di Syria sekarang ni. Sampai hari ni tak selesai lagi. Jahatnya Bashar Assad ini sampai peringkat zalim dan kejam sungguh. Bunuh anak-anak, bunuh budak-budak kecil dan sebagainya. Boleh jadi nak keluar daripada sana. Yang menyebabkan bila dia tahu Imam Al-Mahdi keluar, dia akan kejar Al-Mahdi ini. Sampailah Al-Mahdi ini akan berlindung di Baitullah Al-Haram. Sekarang ni kan berlaku kan perang tak habis-habis lagi. Di Syria pun dalam keadaan yang umat dalam keadaan yang sengsara. Di Syria ni zalim, kejam. Bashar Assad ni dia cuba bunuh rakyat-rakyat dia ni. Dia sembelih rakyat dia. Sampai dia ajar pada rakyat dia. Saya ingat lagi, saya pergi ke Syria dalam krisis perang yang berlaku ni. Bila saya pergi di awal-awal dalam tahun 2019, 2018 yang perang tersebut, saya pergi. Bila saya pergi, mereka sampai peringkat mereka konyol. Mulut-mulut ni ambil pisau, ajar pada rakyat dia sebut la ilaha illal bashar. Tidak ada Tuhan melainkan Bashar. Dia sebut demikian. Tidak ada Tuhan melainkan Bashar. Kalau tak nak sebut juga, dia toreh ni, kemudian dia ambil gerham di bawah ni, dicabut. Maknanya zalim dan jahat yang disebut dengan Bashar Assad. Sampai hari ni dia bunuh alim ulama, ramai yang mati. Dalam suasana sekarang ni pun di Syria masih lagi dalam keadaan peperangan di antara
tentera pemerintah dan juga yang di kalangan orang-orang Islam yang cuba menyelamatkan daripada kekejaman Bashar Assad itu. Nah, dalam kitab dia cerita dah perkara ni. Benda ni akan berlaku. Tanda dalam hadis Rasulullah pun cerita akan berlaku. Imam Mahdi nak keluar, lalu dijadikan peperangan di kawasan Khurasan itu. Kisahnya, ketika ia mendengar Al-Mahdi dan orang yang telah membai'ah dia ingin membinasakan. Bila pemimpin Syria ni, dia tahu, pemimpin di sebelah Khurasan ni, dia tahu bahawa Al-Mahdi daripada Syam ini, Al-Mahdi itu telah dibai'ah oleh orang ramai. Orang ramai dah bai'ah dah Al-Mahdi ini. Lalu dia pun dalam keadaan demikian, dia pun akan cuba untuk memusnahkan Al-Mahdi ini. Akan tetapi, ketika pasukannya baru sampai di suatu lembah antara Mekah dan juga Madinah, daripada pasukan yang datang cuba membunuh Al-Mahdi ini. Ini digambarkan dalam hadis-hadis Rasulullah, dalam kitab-kitab diajar demikian. Ini akan berlaku ni, suasana ni. Allah membenamkan pasukan ini ke dalam bumi daripada hujung sampai pangkalnya. Pasukan daripada Syam ini yang datang nak bunuh Al-Mahdi ini, bila sampai di antara Mekah dan juga Madinah, dan di tempat itu Allah benamkan mereka dalam bumi. Dan daripada hujung sampai pangkalnya, hanya sedikit daripada mereka yang tersisa untuk memberi khabar kepada manusia tentang apa yang terjadi. Ini keadaan yang demikian. Perlu dicatatkan bahawa pembenaman bumi beserta pasukan daripada Syam tersebut adalah karamah dan pertolongan Allah bagi Al-Mahdi itu sendiri. Kalau kita tanya, macam mana boleh terbenam? Itu karamah, kemuliaan yang Allah bagi kepada setiap wali-wali Allah, orang-orang yang dijaga oleh Allah, Allah akan bagi pertolongan. Demikian dalam hadis Rasulullah pun banyak sebut. Siapa-siapa yang buat khianat pada wali-wali aku, man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa-siapa yang dianya dalam keadaan yang dia berani untuk menyakiti wali-wali aku isytihar perang dengan orang demikian. Ummu Salamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, peristiwa yang terjadi pertikaian pada satu saat, pada saat kematian seorang khalifah. Bersamaan dengan itu seorang laki-laki penduduk Madinah lari ke Mekah. Setibanya di sana, bila tibanya yang disebut di sana tersebut, bersamaan dengan seorang lelaki penduduk Madinah lari ke Mekah. Setibanya di sana, penduduk Mekah menemuinya. Sebenarnya ia enggan. Lalu mereka membai'ah di antara rukun Yamani dan maqam Ibrahim. Yang terjadi. Tak lama setelah itu, datanglah utusan daripada Syam dan beberapa kelompok penduduk Iraq untuk membai'ahnya. Katanya Ummu Salamah cerita tentang bagaimana datangnya Imam Mahdi. Imam Mahdi ni, keadaan yang berlaku ni, para hadirin sekalian ingat ni, keadaan yang akan berlaku. Satu-satunya peristiwa sebelum dekat nak berlaku kiamat, Allah jadikan peristiwa ini. Yang ni bukan ramalan, tapi yang ni merupakan kenyataan. Yang diturunkan wahyu oleh malaikat Jibril, cerita pada Rasulullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita pada para sahabat. Suasana yang akan berlaku, nak berlakunya hari kiamat. Lalu akan berlaku Al-Mahdi. Dan berlaku Al-Mahdi ini dicerita peristiwa macam mana nak berlakunya Imam Mahdi ini di kalangan umat manusia. Dan datang beberapa kelompok penduduk Iraq untuk membai'ahnya. Seorang laki-laki daripada Quraisy dan para saudaranya daripada kabilah Kalb melawannya. Ia mengutuskan pasukan, namun Al-Mahdi mengalahkannya. Itulah yang disebut pasukan Kalb. Kalb ni maknanya anjing lah. Pasukan anjing. Rugilah orang yang tidak menyaksikan ghanimah daripada Kalb. Daripada Kalb ini. Setelah itu harta benda dibahagi-bahagikan. Dan sunnah Nabi diterapkan di antara manusia. Sunnah Nabi diterapkan. Islam mula menancap kuat dan tersebar di seantero bumi. Lelaki tersebut Al-Mahdi akan berkuasa selama 7 tahun. Kemudian meninggal dunia dan kaum muslimin mensalatinya. Al-Mahdi ini akan berkuasa selama 7 hingga 8 tahun. Dalam tempoh tersebut, dia pun meninggal dunia. Dan orang Islam akan mensalatkannya. Ini cerita daripada Ummu Salamah, Ummahatul Mu'minin. Daripada paparan yang kita sebut ini, dapat disimpulkan bahawa Al-Mahdi berada di Madinah sebagai burun khalifah ataupun penguasa waktu itu. Menjadi ketua
penguasa di waktu itu. Ketika khalifah meninggal, barulah dia keluar menuju ke Mekah untuk mencari perlindungan ataupun lagi. Lalu banyak manusia yang mendatanginya dan membai'ahnya. Al-Mahdi ini, asalnya dia pembantu khalifah. Dia bantu jadi khalifah asalnya. Kemudian lepas pada tersebut, dia datang ke Mekah. Lalu orang ramai bai'ah dia. Kamulah yang sepatutnya jadi khalifah di Kaabah sebagai khalifah, dengan maksud agar mereka bebas daripada khalifah yang berkuasa saat itu, di mana kezaliman dan juga pengkhianatan semakin menjadi-jadi pada masa kekhalifahannya ini sendiri. Sebagaimana telah diketahui bahawa kemunculan dan keluarnya Al-Mahdi adalah untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di tengah-tengah manusia. Kalau orang tanya, Imam Mahdi ini untuk apa? Allah lahirkan untuk tegakkan keadilan di tengah-tengah manusia. Khalifah Syam mengirim pasukan yang besar untuk menghancur ataupun membunuhnya. Di waktu inilah, bila tahu saja Al-Mahdi itu ada, lalu pemimpin daripada Syria, dia akan hantar pasukan untuk membunuh yang disebut dengan Imam Mahdi konon-kononnya. Namun ketika pasukan tersebut sampai di sebuah padang pasir di antara Mekah dan juga Madinah, Allah membenamkannya sebagai wujud pertolongan bagi Al-Mahdi. Ingat ni peristiwa yang akan terjadi ni, di mana lahirnya Imam Mahdi hingga ia menjadi khalifah untuk merealisasikan keadilan seperti yang dikehendaki oleh Allah tentang setelah mana kezaliman bermaharajalela. Allah juga memerintahkan pada bumi untuk menumbuhkan tanaman hingga kekayaan mula merata, ternakan berkembang biak dan harta berlimpah yang akan dibahagikan oleh Al-Mahdi secara adil, sehingga mereka semua orang ni rasa puas hati dengan keadilan yang dibawa oleh Al-Mahdi ini. InsyaAllah. Kita sebab tu dipanggil Al-Mahdi Al-Muntazar. Muntazar ni maknanya Imam Mahdi yang sedang ditunggu-tunggu pada diri kita. Isa bin Maryam pun turun pada zamannya seperti yang telah diterangkan sebelumnya. Kita sebut Nabi Isa bin Maryam pun diturunkan oleh Allah. Al-Mahdi akan mempersilakannya untuk mengimami salat, namun dia menolak. Nabi Isa tolak. Bila Nabi Isa turun, kemudian di waktu ini jumpa dengan Imam Mahdi, Imam Mahdi akan suruh dia menjadi imam. Tapi dia menolak untuk menjadi imam. Lalu diimami oleh Al-Mahdi. Pada zamannya pula Dajjal akan muncul saat Al-Mahdi dan pasukan sibuk dalam peperangan melawan Rom dan juga Konstantinopel. Tu yang ditanya tu. Mana dulu? Imam Mahdi ke? Dajjal dulu ke? Ataupun Nabi Isa dulu? Kita jawab Imam Mahdi. Kemudian lepas itu Nabi Isa AS. Kemudian Dajjal pun ada. Permasalahan ini akan diterangkan lebih jelas dalam pembincangan mengenai turunnya Nabi Isa dan keluarnya Dajjal. InsyaAllah. Di antara tanda-tanda bila nak berlakunya kiamat, akan keadaan demikian terjadi. Masa kekuasaan Al-Mahdi tidak akan berlangsung lama. Tidak lebih daripada 7 ataupun 8 tahun saja. Kemudian Al-Mahdi meninggal dan Nabi Isa AS mengambil tampuk untuk memimpin umat manusia ini melawan Dajjal di saat demikian. Ini insyaAllah kita habislah dalam tajuk yang pertama, tanda-tanda yang pertama yang akan berlakunya kiamat. Yang kedua akan berlaku Al-Malhamah Al-Kubra dan penaklukan kota Konstantinopel, Istanbul. Ini tajuk yang nak dibicarakan pada kali ini. Sebenarnya saya sebut je sikit rantaian daripada tajuk yang pertama tadi kepada tajuk yang kedua ini. Nak suruh kita boleh faham bagaimana keadaan pada masa yang akan datang akan terjadi di kalangan kita ini. Kita tidak mampu untuk memulai perbicaraan mengenai 10 tanda-tanda yang besar hari kiamat sebelum membicarakan tentang Al-Malhamatul Kubra. Malhamah Kubra ni dan penaklukan kota Konstantinopel. Boleh jadi kita tanya, sekarang tak takluk lagi ke Ustaz? Sekarang. Kota Konstantinopel tu kenapa? Sedangkan Istanbul tu kan sekarang dijaga oleh Erdogan sekarang ni. Dijaga oleh pemerintah sekarang. Nanti dia ada jawapan dia. InsyaAllah kita akan sebut nanti. Kita juga tidak mampu membicarakan 10 tanda-tanda kiamat sebelum membicarakan Imam Al-Mahdi dan kekhalifahannya. Sebagaimana di awal-awal. Kalau kita nak cerita tentang tanda-tanda yang seterusnya dan seterusnya, nak berlakunya kiamat ini,
maka kita kena tahu tentang Imam Mahdi terlebih dahulu. Imam Mahdi itu tajuk yang pertama yang mesti dipahami di kalangan kita. Keduanya kemunculan Al-Mahdi dan Al-Malhamah Al-Kubra ini bukan tanda-tanda kecil ataupun tanda-tanda yang sederhana. Walaupun Rasulullah tidak menyebutnya dalam hadis yang memuatkan 10 tanda-tanda besar. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ada tanda-tanda 10 tanda besar. Tapi Rasulullah tak sebut Imam Mahdi dan juga Rasulullah tak sebut Al-Malhamatul Kubra. Di mana 10 tanda besar tu akan berlaku asap. Rasulullah sebut. Dengan tanda nak berlakunya kiamat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut keluar asap daripada bumi ni. Bumi kita ni keluar asap. Keluar. Yang kedua, Dajjal. Rasulullah sebut akan berlakunya Dajjal. Dajjal ni akan berlaku saat mana nak berlakunya kiamat, Allah nak tutup alam ni, keluar Dajjal. Dajjal yang buat kiamat. Kemudian akan keluar binatang-binatang buas. Binatang-binatang berbisa keluar. Keluar merayap saat mana dekat nak berlakunya kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut matahari terbit daripada barat. Sepatutnya matahari tenggelam di sebelah barat. Tiba-tiba tukar dah. Matahari terbit di sebelah barat, tenggelam sebelah timur. Turunnya Nabi Isa bin Maryam. Dalam hadis Rasulullah cerita 10 tanda besar nak berlakunya kiamat. Yang seterusnya turun Nabi Isa bin Maryam ini. Kemudian lahirnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj yang lahir di saat tersebut. Kemudian berlakunya penenggelaman bumi di 3 tempat. InsyaAllah. Kalau tuan-tuan ikut siri-siri yang kita cerita ni, InsyaAllah kita akan sampai pada di mana, tempat mana yang akan tenggelam. Allah sedut. Sedut masuk ke dalam bumi ini sendiri. Dan diakhiri dengan api yang keluar daripada Yaman yang mengiring manusia menuju pada mahsyar Allah. Keluar api. Bergerak daripada Yaman, mula kepung manusia. Tak boleh lari dah manusia. Saat itu Allah nak dentumkan. Allah mula hancurkan alam ini dengan keadaan yang sedemikian rupa. Dengan demikian, kemunculan Al-Mahdi dan Al-Mulhamah Al-Kubra ini adalah permulaan daripada tanda-tanda besar tersebut. Ulama-ulama sebut dasar pada apa yang disebut itu, maknanya sebelum nak berlaku 10 tadi, akan berlaku 2 dahulu. 2 dahulu yang akan berlaku. 2 ni apa dia? Munculnya Imam Al-Mahdi ini. Dan yang kedua, Al-Malhamah Al-Kubra. Adalah permulaan daripada tanda-tanda besar tadi. Sebelum berlaku Dajjal, sebelum berlaku asap, sebelum berlaku yang disebut dengan, kita sebut tadi, akan berlaku dahulu 2 ni. Tajuk yang kita sebut ni. Iaitu keluarnya Dajjal, turunnya Isa, dan peristiwa-peristiwa lain yang berlaku ini. Al-Malhamah Al-Kubra dan penaklukan Konstantinopel akan dipimpin oleh Al-Mahdi sebagaimana tercantum dalam hadis-hadis sahih. Al-Malhamah Kubra ni saya tengok sedang berlaku sekarang ni di Syria. Di Syria, saya rasa yang ni yang kita nampak, para alim ulama nampak sedang berlakunya Malhamah Al-Kubra. Al-Malhamah Kubra ni yang sedang berlaku di bumi Syria sekarang. Di sebelah Yaman perang, di sebelah Syria perang, kemudian di sebelah Palestin perang. Ini Malhamah Al-Kubra. Dan penaklukan Konstantinopel akan dipimpin oleh Al-Mahdi sebagaimana tercantum dalam hadis-hadis sahih. Akhirnya kemuncaknya lepas pada buka ambil daripada barang kemas, barang emas, barang-barang emas ni yang dicuri oleh puak-puak Kristian di kalangan orang kafir ni, curi emas. Sekarang ni kuasa ekonomi ni dikuasai oleh orang bukan Islam. Kenapa? Mereka pegang emas. Mereka bawa lagi emas. Mereka sorok dalam gereja. Gereja yang mereka sorok ni, di mana mereka sorok emas ini dalam gereja tersebut, dengan tujuannya nak sorok mereka menguasai ekonomi ini sendiri. Yang ni, Al-Malhamah Kubra tu maknanya peperangan, pertembungan yang besar yang berlaku di kalangan umat manusia. Kemudian Imam Mahdi akan pergi ambil daripada gereja emas itu, lalu dibawa kepada Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa akan diletakkan kembali. Sebenarnya kita bicarakan semalam lagi tentang mengenai asal Masjid Al-Aqsa ni Allah jadikan contoh indah. Masjid Al-Aqsa ni emas, perak, permata penuh, tapi dicuri oleh orang bukan Islam, disoroknya barang-barang tersebut di gereja yang mereka sembunyikan itu. Imam Mahdi akan pergi ambil. Imam Mahdi akan pergi ambil. Dan Imam Mahdi akan
akan bawa balik ke Masjid Aqsa dan diagih-agihkan balik pada orang Islam dan mengembalikan balik keagungan Masjid Aqsa. InsyaAllah kita doakan yang ni kalau kita panjang umur kita dapat nampak balik. Kalau kita ni tak panjang umur, anak-anak cucu kita ni kalian rakam, kalian tulis, kalian bagi tahu pada anak-anak cucu kita akan berlaku keadaan ini. Ini akan berlaku pada suasana akan datang. Sebagaimana tercantum dalam hadis-hadis sahih. Pada masa kekhalifahan Al-Mahdi itu, Nabi Isa AS akan turun. Tempoh dia, kita sebut tadilah, Imam Mahdi ni, dan tempoh 7 hingga 8 tahun. Dia jaganya. Nabi Isa AS turun. Bila dia pergi bergabung dengan Nabi Isa, dia bergabung dengan Imam Mahdi tengok Nabi Isa tu ditolak jadi imam. Ditolak jadi imam. Bila ditolak jadi imam, Nabi Isa AS tak nak jadi imam. Dia suruh Al-Mahdi untuk menjadi imam juga. Isa, dan pada zamannya pula, Dajjal keluar hingga menebarkan kerosakan di muka bumi ini. Masa itulah akan berlakunya Dajjal. Dajjal keluar. Imam Mahdi pun dah ada. Kemudian Nabi Isa pun ada. Dajjal pun keluar. Keduanya akan bekerjasama mencari Dajjal. Dan akhirnya akan dibunuh oleh Nabi Isa AS di pintu Lut di Palestin. Ini disebut dalam hadis Rasulullah. Dajjal itu akan dibunuh di pintu Lut di Palestin itu. InsyaAllah. Kita telah membicarakan tentang Al-Mahdi dan kekhalifahan serta kebijakan dan keadilannya. Kita dah bincang dah. Dan pada pembahasan selanjutnya, kita akan membicarakan tentang Al-Malhamah Al-Kubra. Al-Malhamah Kubra ni pertembungan yang paling besar, yang paling dahsyat, dan penaklukan Konstantinopel. Menguasai bumi Istanbul tu akan dikuasai. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ni hadis Rasulullah cerita, kiamat tidak akan terjadi hingga Romawi menguasai A'maq dan Ba'id, pasukan daripada Madinah yang terdiri daripada orang-orang pilihan di muka bumi. Waktu itu keluar menghadapinya. Maksudnya siapa? Imam Mahdi akan keluar untuk menghadapi kerajaan mereka. Senang ceritanya, Rusia, kerajaan-kerajaan kafir yang memerangi orang Islam di saat ini, China dan sebagainya. Ingat betul-betul ni, pertembungan akan berlaku demikian. Ketika mana mereka berbaris, orang-orang Rom berkata, biarkan kami dan orang-orang yang tawan daripada kami memerangi mereka. Ketika mana tentera-tentera daripada barat ini datang nak menyerang Imam Mahdi, Al-Mahdi dan juga Nabi Isa dan sebagainya, ketumbukan yang ada ni, di waktu itu orang Rom akan sebut, kami akan hancurkan orang Islam. Lantas kaum muslimin berkata, tidak, demi Allah, kami tidak akan membiarkan kalian bersama saudara-saudara kami. Lalu mereka memeranginya hingga 1/3 daripada kaum muslimin kalah dan lari mundur. 1/3 kalah dan lari mundur. Terhadap mereka, Allah tidak akan mengampuni selama-lamanya. Yang lari tadi. 1/3 lagi yang terbunuh sebagai syuhada yang dimuliakan di sisi Allah. Dan 1/3 selebihnya mendapat kemenangan sehingga mereka tidak ditimpa fitnah selama-lamanya. Ini kalau orang yang minat cerita cerita masa depan yang benar yang akan berlaku ialah cerita Al-Mahdi. Al-Mahdi Al-Muntazar ini sendiri. Kemudian Al-Malhamatul Kubra yang akan berlaku, yang diceritakan oleh Rasulullah. Rasulullah cerita kepada kita, ni keadaan yang akan berlaku dalam hidup kami. Ni ilmu ni. Para haniskan, tolong manfaatkan ilmu yang baik ini. Simpan betul-betul. Ajar pada anak-anak kita, bagi tahu pada keluarga kita bagaimana keadaan yang terjadi bila nak berlakunya kiamat. Kemudian Konstantinopel ditakluk saat mereka sibuk membahagi-bahagikan ghanimah hasil rampasan perang. Setelah mereka menggantungkan pedangnya pada pohon zaitun, syaitan mula berseru mengatakan, Al-Masih, Dajjal telah keluar. Syaitan sebut, Dajjal keluar dah, Dajjal keluar. Mendengar suara itu, mereka pergi dan ternyata peristiwa itu tidak benar. Ketika mana mereka sampai di Syam, Dajjal pun keluar. Sampai di bumi Syam ataupun Syria itu, Dajjal pun keluar. Pada waktu mereka bersiap untuk perang dan merapikan barisan, tibalah waktu salat dan Isa bin Maryam turun dan mengimami mereka. Jika musuh Allah Dajjal melihat dirinya, ia mencair seperti mencairnya garam di lautan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dajjal tak boleh tengok Nabi Isa. Dia tengok saja
Kalau Dajjal tengok saja Nabi Isa mengimamkan solat itu, dia akan cair seperti garam di lautan. Kalau dibiarkan, pasti akan mencair sampai binasa. Tetapi Allah berkehendak membunuhnya dengan tangan Nabi Isa AS bin Maryam ini. Sehingga kan darahnya diperlihatkan di hadapan mereka dalam pertarungannya. Satu orang Islam ni beriman terhadap Nabi Isa akan diturunkan. Sebab tu orang Islam tidak mengatakan bahawa Nabi Isa ni anak Tuhan. Tak betul. Kalau ada di kalangan orang bukan Islam yang dengar ni, saya nak sebut pada kalian, keimanan kami, nak sebutnya keimanan kami terhadap Nabi Isa itu dia Nabi yang diangkat oleh Allah. Sampai bila? Dia turun balik. Bila berlakunya penghujung dunia ni kiamat, Allah akan turunkan Nabi Isa AS. Bila Nabi Isa diturunkan, dia akan bergabung dengan Al-Mahdi. Bila dia bergabung dengan Imam Mahdi, dia akan pergi ke mana Nabi Isa ni? Akan membunuh Dajjal di pintu Lud di kota Palestin. Ini keimanan kami, keyakinan yang ada pada di kami ini. Ni. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW telah menerangkan betapa dahsyatnya pertempuran tersebut. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW cerita, saat mana berlaku pertempuran itu dahsyat. Suasana yang dahsyat. Disebut juga peristiwa yang sangat menakutkan. Dan keberanian kaum muslimin pada saat itu dalam menakluk kota Konstantinopel dan mengalahkan kerajaan Romawi. Mereka tidak pernah merasakan lemah, patah semangat dan juga pantang menyerah bila berhadapan dengan suasana ini. Allah berkehendakkan mengakhiri dunia ini dengan kemenangan kaum muslimin. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengar ceramah saya ni ataupun kuliah saya ni, menandakan bahawa Islam ni tak tolak politik. Kena ingat demikian. Jangan kita sebut bahawa politik asing daripada agama. Tak. Ni terlibat dengan politik ni. Politik yang terjadi pada suasana akhir. Sehingga akan berlakunya peperangan. Kalau tidak politik, benda apa yang boleh buat? Keadaan bagaimana nak berlaku keadaan yang sebegini? Dengan suasana politik Islam. Mesti mengikut yang telah diajar oleh Rasulullah SAW. Suasana politik Islam ni, walaupun jumlah mereka hanya sedikit, dia telah menyifatkan pengorbanan orang yang perang, mempertahankan jiwa mereka di jalan Allah, tanpa pernah merasa lemah, patah semangat dan pantang menyerah. Allah Ta'ala berfirman, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kathira. Nakathir, fama wahanu lima asabahum fi sabilillah, wa ma da'ufu wa mastakanu, wallahu yuhibbus sabirin. Betapa ramai nabi-nabi yang perang bersama dengan mereka. Sejumlah besar daripada pengikutnya yang bertakwa pada Allah. Rabbiyuna kathir. Fama wahanu lima asabahum. Mereka tidak menjadi lemah kerana keadaan yang menimpa mereka di jalan Allah. Orang-orang Islam kalah dalam pilihan raya, kalah dalam peperangan, kalah dalam apa saja, mereka tak lemah. Fama wahanu lima asabahum. Mereka tak pernah rasa, hinalah kami bila kami kalah dalam pilihan raya. Tak. Orang Islam ni kalah, dia merupakan satu perjalanan dalam perjalanan untuk ke akhirat Allah. Tak jadi masalah dalam hidup. Menang satu bonus. Kalau kita menang dalam pilihan raya, kita boleh menguasai, kita bonus. Tapi kalau kita kalah, kita tak pernah mengalah. Walaupun kita kalah, kita tak pernah rasa terhina. Lima asabahum fi sabilillah. Dengan apa yang menimpa kita bila kita berada di jalan Allah. Wa ma da'ufu. Dan kita tak lemah. Tak rasa lemah langsung. Tak ada kita rasa habis putulah semangat. Wa mastakanu. 3 benda Allah sebut. Dan dia tidak pernah jadi lesu. Wa mastakanu. Kemudian dan mereka ni wa mastakanu dan tidak pernah menyerah kepada musuh. Wa ma da'ufu wa mastakanu. 3 benda. Orang Islam kalau dia berhadapan dengan musibah dalam ujian dan sebagainya, yang pertama, pama wahanu, yang mereka tidak rasa terhina. Yang kedua, wa ma da'ufu, dan mereka tidak lemah. Dan yang tiga, wa mastakanu, dan mereka tidak sekali-kali menyerah dengan musuh. Tak ada dalam istilah kita yang untuk kalau kita kalah, kita tak berjaya melawan mereka, kita join mereka. Tak ada. Kita bukan demikian. Bila kita dalam Islam, walaupun kita tak berjaya lawan mereka sekarang, boleh jadi akan datang kita akan berjaya dan kita akan berjaya. Tak ada kita ni, kalau kita kalah, jom kita lompat parti.
masuk parti yang menang lah. Misal contohnya. Bukan demikian. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah suka dengan orang-orang yang sabar. Allah suka dengan orang-orang yang dalam keadaan dianya betul-betul bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Mustawrid disebut taqumus sa'ah warumu aktsarun nas. Kiamat akan terjadi dan Rom adalah manusia yang paling ramai. Dikala musuh tu jadi ramai. Saat mana akan berlakunya kiamat ini? Di mana musuh ramai, manakala orang Islam sikit. Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sebut, hari kiamat tidak akan terjadi hingga warisan tidak dibahagi dan ghanimah tidak disenangi. Bila orang dapat harta ghanimah, tidak disenangi. Kebanyakan. Kemudian Rasulullah menunjukkan tangannya. Seraya berkata di sana, Rasulullah tunjuk. Mana? Rasulullah tunjuk demikian. Rasulullah tunjuk dengan tangan. Menunjukkan ke arah Syam. Beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, musuh akan berkumpul untuk memerangi kaum muslimin dan kaum muslimin juga berkumpul untuk memerangi mereka. Jangan takut. Jangan kita rasa bimbang dengan keadaan yang terjadi pada diri kita. Saya bertanya, sahabat ini tanya, Ibnu Mas'ud ini bertanya, apakah yang kamu maksudkan adalah Romawi ya Rasulullah? Beliau menjawab, ya. Ya, Rom ni maksudnya kerajaan-kerajaan barat yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Dan akan terjadi perlawanan dahsyat dalam peperangan kalian. Rasulullah sebut demikian. Akan berlaku perang. Dalam saat itu, kaum muslimin akan berjuang bermati-matian dan kembali dengan membawa kemenangan. InsyaAllah. Allah akan bagi kemenangan ini kepada orang Islam. Ini keyakinan, keimanan yang mesti tanam dalam setiap jiwa kita. Mereka berperang sampai malam menghalangi mereka. Mereka perang sampai malam. Lawan musuh-musuh Islam ni. Kedua belah pihak berdamai. Dua-dua akhirnya berdamai. Keduanya tidak ada yang menang. Lalu kesepakatan selesai dan kaum muslimin kembali berperang bermati-matian. Lawan balik. Bila lawan tidak akan kembali kecuali membawa kemenangan. Mereka perang sampai malam menghalangi mereka. Kedua belah pihak berdamai lagi. Keduanya tidak ada yang menang. Lalu kesepakatan selesai dan kaum muslimin kembali perang mati-matian, tidak akan kembali kecuali membawa kemenangan. Maka mereka berperang sampai petang. Perang lagi. Dan akhirnya kedua belah pihak berdamai. Dan keduanya tidak ada yang menang. Lalu kesepakatan selesai. Pada hari keempat, kaum muslimin yang masih lagi tersisa menyongsong musuh. Mengejar musuh. Allah menimpakan kedinginan pada mereka. Dan terjadilah pertempuran mati-matian. Ini suasana yang akan terjadi ni. Pertempuran mati-matian. Atau beliau bersabda, tidak akan pernah terlihat pertempuran seperti itu. Atau sabda, belum pernah terlihat pertempuran seperti itu. Hingga burung-burung yang terbang melintas di atas mereka, tidak akan melewati mereka kecuali tersungkur mati. Allahu Akbar. Suasana yang akan terjadi, yang namakan dengan keadaan akan datang nanti. Pada dikit. Setelah mana pertempuran selesai, Bani Al-Ab yang berjumlah 100 orang menghitung keluarganya dan hanya menjumpai 1 orang saja. Bani Ab. Kalau sudah demikian, ghanimah apa yang mampu menyenangkan mereka? Seorang saja. Atau warisan apa yang akan dibahagikan? Ketika mereka dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba mereka mendengar kesedihan yang lebih besar daripada itu. Seorang berteriak mendatangi mereka bahawa Dajjal telah menggantikan mereka dalam keluarga mereka. Dajjal datang. Lantas mereka membuang apa saja yang ada di tangan mereka. Mereka percaya berita itu dan mengutuskan 10 penunggang kuda untuk melihatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila keadaan terjadi demikian, Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku mengetahui nama-nama mereka yang 10 tadi. Nama-nama bapa-bapa mereka dan warna kuda-kuda mereka. Mereka adalah sebaik-baik penunggang kuda di muka bumi saat itu. Atau termasuk penunggang kuda terbaik di muka bumi saat itu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita dapat peluang ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian telah mendengar sebuah kota yang satu bahagian di darat dan satu bahagian lagi di laut? Rasulullah tanya, kamu pernah tak berjumpa dengan satu kota yang sebahagian di darat, sebahagian lagi dalam laut? Mereka menjawab, ya wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, kiamat tidak akan terjadi
sebelum kota tersebut diperangi 70,000 pasukan daripada Bani Ishaq. Ketika mana datang dan singgah, mereka tidak berperang dengan senjata ataupun anak panah. Mereka hanya mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar. Maka salah seorang yang berada di sisinya akan jatuh di saat itu. Sur bin Zaid Ad-Dalil berkata, saya tidak mengetahui kecuali Rasulullah bersabda, yang berada di laut, kemudian ia mengucapkan kedua kalinya, la ilaha illallah wallahu akbar, maka sisi lain lagi jatuh takluk. Kemudian berkata ketiga kali, la ilaha illallah wallahu akbar, maka mereka menang dan masuki kota itu dan mengambil ghanimah, harta kekayaan. Ketika mereka membahagi-bahagikan ghanimah, tiba-tiba datang seorang yang berteriak, sesungguhnya Dajjal telah keluar. Maka mereka meninggalkan apa saja yang mereka dapat kembali dan mereka kembali. Banyak hadis yang memperkuatkan hal ini, yang menerangkan bahawa kaum muslimin mendapat kemenangan kelak dalam melawan bangsa Romawi dan menakluk kota Konstantinopel. Di antaranya adalah Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemakmuran Baitul Maqdis adalah saat kehancuran Madinah. Kalaulah Baitul Maqdis tu dah mula orang penuh dalam keadaan seronok dan sebagainya, Madinah itu akan hancur. Kehancuran Madinah adalah saat kemunculan malhamah. Disebut demikian. Rasulullah sebut, bila hancurnya kota Madinah, Madinah tu tak jadi tenteram lagi, di saat itu nak berlakunya malhamah. Pada saat peristiwa malhamah yang terjadi ini, kemudian pada malhamah terjadi penaklukan kota Konstantinopel. Dan saat penaklukan Konstantinopel, Dajjal mula keluar. Dajjal pula keluar. Benteng kaum muslimin ketika itu adalah Damaskus dan juga sebagai markas pasukan Islam untuk malhamah kubra. Kalau ditanya, habis orang Islam duduk kat mana di waktu itu? Di Damsyik. Berada di kota Damsyik. Dan di tempat itulah tempat yang malhamah kubra. Mereka adalah pasukan terbaik di muka bumi saat itu. Allah menolong mereka dengan pertolongan yang kuat dan demi mengalahkan bangsa yang disebut dengan Rom ataupun Amerika ataupun Barat yang datang di saat mana untuk menghancurkan Islam. Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna fustatatul muslimin yaumal malhamah fi ardil ghutah fi Madinah yuqalu laha Dimashq min khairi madain Syam. Rasulullah sebut benteng kaum muslimin pada hari malhamah adalah Al-Ghutah, sampai ke bahagian kota yang disebut dengan Damaskus ataupun Damsyik, di kota Syria sekarang, salah satu kota yang terbaik di bumi Syam. Min khairil madain Syam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Rasulullah telah menjelaskan bahawa rentang waktu antara malhamah kubra dan penaklukan kota Konstantinopel ini adalah 6 tahun. Sedangkan Dajjal akan muncul pada tahun yang ke-7. Dajjal akan muncul pada tahun yang ke-7. Abdullah bin Bushr meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala bainal malhamati wa fathil Madinah 6 sinina wa yakhrujul masih Dajjal fi sabi'ah. Di antara jarak masa antara malhamah dan penaklukan kota Konstantinopel adalah 6 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Dan Al-Masih Dajjal akan muncul pada tahun yang ke-7. Jemaah sekalian, saya menyebut tentang tanda yang kedua ini dengan tujuan untuk kita buat persiapan. Di antara masa-masa yang akan berlaku, saat yang akan berlaku suasana ini, dan kita pun kena ada ilmu ini. Masukkan dalam pemikiran kita ni, yang kita ni akan berlaku masa-masa yang sebegini pada diri kita ni. Dan kita boleh ajar pada masyarakat kita. Saya tak bercadang nak panjangkan lagi perbincangan kita pada kali ini, kerana saya nampak tuan-tuan dah mula macam pening-pening dah tu, dan kita berhenti setakat ni lah, insya-Allah. Dan kita sambung pula dalam membicarakan tentang malhamah kubra ini, insya-Allah, dan juga yang disebut dengan pembukaan kota Konstantinopel ini. Mudah-mudahan Allah jadikan pada saat ini masa yang terbaik untuk kita memahami sedikit ilmu yang akan datang. Ini di antara ilmu yang disebut oleh Rasulullah pada masa yang akan datang, yang kita akan lalui. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita
dan Allah berkati setiap di kalangan kita dalam pertemuan kita ini sendiri. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qaballahu minkum.